Okay, CPB 2021 kumpulan B dengan presentation daripada saya lah, okay, untuk kuliah debat bahasa Melayu. Jadi saya akan share kepada awak satu slide atau PowerPoint yang berkaitan dengan celahan ataupun izin laluan. Celahan. Okay, celahan ataupun izin laluan. Okay, celahan. Okay, bukan mencela. Okay, mencelah. Mencelah. Maksud mencelah ialah maksudnya ketika orang bercakap, awak mencelah. Itu maksud dia. Bukannya mencela. Mencela atau memaki tidak diizinkan dalam debat. Okey. Jadi awak kena mencelah. Mencelah ni maksudnya ialah kita memohon izin laluan untuk bertanya ataupun untuk menyatakan pandangan ataupun untuk mempertahankan diri kita. Kadang-kadang bila kita berdebat atau berhujah, okey, jadi pihak lawan kadang-kadang dia akan bangun. Dia akan bangun, dia akan tanya kepada awak soalan ataupun dia akan memperbaiki kenyataan dia. Contohnya awak berdebat, berhujah dan awak memburuk-burukkan dia ataupun mengolok-olokkan dia ataupun dalam bahasa kasar atau pasar dia membodoh-bodohkan kes dia. Jadi dia akan bangun untuk mempertahankan kes dia. Jadi itulah fungsi celahan ataupun izin laluan. Kalau awak biasa tengok video, kalau di sekolah, celahan tu, pelajar tu atau pendebat itu dia akan bangun, dia akan hulur tangan dia dan dia akan mengganggu-ganggu pendebat itu berhujah. Izin laluan yang berhormat, dia kata. Selagi mana dia tidak dibenarkan untuk mencelah, selagi itulah dia akan berbunyi izin laluan yang berhormat. Yang dipertua mohon izin laluan. Jadi itu di sekolah. Kalau di universiti, cara untuk memberi izin celahan ialah dia hanya perlu berdiri dan menghulurkan tangan. Okey, dan menghulurkan tangan untuk memohon izin celahan ataupun izin laluan. Alright. Jadi kalau kita lihat, celahan ini ialah celahan yang formal yang diminta oleh pendebat dan dituju kepada pendebat pihak lawan yang sedang berucap. Ingat, celahan ini dikemukakan oleh kita kepada pihak lawan je. Janganlah pula Perdana Menteri awak sedang menyampaikan konsep, awak selaku timbalan bangun nak mencelah Perdana Menteri. Itu tidak boleh berlaku. Awak tak boleh mencelah ataupun meminta izin laluan daripada tim sendiri. Okey? Maksudnya ialah celahan ini hanya berlaku daripada pihak A kepada pihak B ataupun pihak B kepada pihak A, iaitu daripada pihak lawan antara satu sama lain. Izin laluan atau celahan ini boleh dibuat dalam bentuk yang pertama ialah soalan-soalan yang berkaitan dengan hujah yang dikemukakan oleh pihak lawan. Maksudnya dia sedang berhujah, awak terfikir, oh ada satu something yang awak nak tanya, so awak bangun untuk mencelah. Yang kedua, awak menyatakan satu kenyataan yang ringkas. Contohnya, mungkin ia menunjukkan satu kelebihan-kelebihan tentang mekanisme pengawalan ini. Jadi mungkin awak boleh menyatakan kenyataan ringkas. Okey, contohnya, mekanisme pengawalannya ialah kempen. So awak boleh je katakan kenyataan ringkas. Hakikat sebenarnya statistik yang ditunjukkan oleh Jabatan Perangkatan Negara, kempen itu adalah tidak pun memberi kesan yang positif. Respon yang berhormat, itu ialah kenyataan ringkas. Okey? Ataupun awak ingin menimbulkan fakta-fakta. Okay, fakta-fakta ini boleh jadi dalam aspek statistik, boleh jadi daripada aspek data, ataupun kajian, ataupun laporan. Okey, tidak ada masalah. Alright, itulah benda-benda yang awak perlu tahu. Encik Fawis belum mula lagi kan? Saya tak dengar suara. Okey, boleh dengar ke? Kalau boleh kena guna headphone Kena guna headphone. Okey? Sebab biasalah kalau kelas macam ni technical problem itu sentiasa berlaku. Tapi tak ada masalah. Saya record benda ni, awak boleh access bila-bila awak nak lah. Okey, itu ialah berkaitan dengan fakta dan juga kenyataan dan juga soalan. Okey, kejap saya nak approve rakan-rakan awak. Baik, saya teruskan lagi. Okey, dalam aspek mencelah ataupun meminta izin laluan. Baik, jenis izin laluan yang pertama ialah bersifat soalan.
Yang kedua bersifat kenyataan ringkas. Yang ketiga ialah memperbetulkan fakta. Bila melibatkan soalan, dia mestilah lengkap dan jelas. Bila kita nak bertanya, kita mestilah bertanya soalan itu lengkap dan jelas. Dia itu ada subjek dan predikat. Contohnya, kalaulah soalan yang tidak ada subjek dan predikat, mana? Mana apa? Macam tu. Okey, jadi maksudnya ke mana awak nak pergi? Okey, itu adalah soalan yang jelas dan lengkap. Itu ada subjek, ke mana awak nak pergi? Awak nak pergi ke mana? Okay, ada subjek, ada predikat. Okey, itu contoh soalan. Soalan mesti jelas dan lengkap dan kalau boleh tidak terlalu meleret. Yang kedua, kenyataan ringkas dan perlu berlawanan dengan kenyataan lawan. Contohnya kalaulah dia ceritalah hujah dia cerita hujah dan awak dapat detect, oh ada something wrong kat hujah dia. Contohnya dia kata kes ragu itu menurun pada tahun 2015 sedangkan hakikatnya awak ada baca bahawa kenyataannya sebenarnya dia meningkat. Maksudnya itu adalah hujah falasi. Falasi ni maksudnya hujah yang salah, hujah rekaan. Maka awak boleh bidas ataupun awak boleh tanya soalan. Yang berhormat, kenyataan yang dikemukakan oleh Ketua Polis Negara, kes ragut pada tahun 2015 meningkat sebanyak 37%. Respon yang berhormat, itu contoh dia. Maksudnya meminta respon atau penjelasan lawan. Itu pun boleh dengan adanya kenyataan ringkas. Fakta. Fakta lawan fakta. Fakta, fact anti-fact. Macam tadilah. Kalau dia kata menurun, awak kata meningkat, itu pun boleh jadi fakta lawan fakta. Maksudnya, fakta yang sebenar lawan fakta falasi. Sebab itulah dalam debat, dia menjunjung ilmu. Maksudnya, debat ini, dia tak boleh awak mereka-reka. Awak mesti buat kajian, iaitu research. Awak kena baca dengan lebih dalam sesuatu perkara, sesuatu isu. Awak tak boleh sekadar mereka benda tu. Okey, dan fakta yang ditimbulkan ini, bolehlah mematahkan fakta lawan. Okey, itulah memperbetulkan fakta. Okay, alright. Yang kedua, mempersoalkan kesahihan fakta atau sumber fakta lawan. Macam kes ragut tadi lah. Dia kata menurun, hakikatnya menaik. Itu contoh. Contoh lain, dia kata GDP negara. Iaitu pendapatan per kapita negara telah melebihi 7% pada tahun 2018. Hakikat sebenarnya, kita tahu GDP negara tak pernah pun lebih pada 5%. Jadi, awak boleh mempersoalkan kesahihan fakta. Yang berhormat, GDP kita tidak pernah pun melebihi 5%. Mana fakta yang Abang Berhormat dapat ini yang menunjukkan bahawa 7%. Jadi itu menunjukkan bahawa kita mempersoalkan kesahihan fakta. Sebab itulah debater kena banyak membaca supaya awak tahu ada saja perkara dan awak boleh melawan perkara itu dengan menggunakan bahan bacaan awak. Boleh faham? Sebab tu nampak debater ni dia tahu semua perkara. Sebenarnya bukan tahu semua perkara. Dia banyak membaca sebenarnya. Semakin banyak awak membaca, semakin berilmulah diri awak tu lah. Okey, itulah pentingnya kita membaca. Baik, seterusnya tujuan untuk meminta celahan ataupun meminta izin laluan. Yang pertama, meminta maklumat lanjut tentang isi yang dibentangkan. Boleh jadi apa yang dibentangkan itu tidak jelas ataupun tergantung. Jadi awak bangun, awak akan tanya. Okey, respon kepada lambakan graduan pada hari ini, yang berhormatnya menceritakan graduan ini ialah daripada IPT sahaja. Bagaimana pula graduan daripada politeknik ataupun kolej komuniti yang lain? Itu contoh dia. So that meminta maklumat lanjut. Okey, itu contoh. Ataupun memperbetulkan fakta yang dianggap terpesong. Macam tadilah GDP yang saya cerita tadilah ataupun kes ragut dan sebagainya. Itu ialah tujuan untuk meminta celahan ataupun izin laluan. Syarat memberi dan menerima izin laluan. Baik. Apabila kita nak menerima izin laluan, okey, seorang debater itu perlulah benar-benar memahami isi yang dibentangkan. Sebab tu awak sedang berhujah ataupun membentangkan konsep ataupun apa-apa saja awak sedang bercakap, awak mesti benar-benar faham isi yang awak bentangkan. Jangan awak fikir apa yang aku cakap ni, tak tahu apa-apa pun. Tak boleh begitu. Awak mesti tahu dan faham apa isi yang awak bentangkan. Sebab itulah
menunjukkan bahawa awak yakin. Kalau awak tak yakin dengan isi yang awak bentang, jangan sesekali menerima izin laluan. Itu adalah perangkap. Sebab bila orang tanya, awak tak boleh jawab. Sebab awak sendiri pun tak faham apa yang awak cakap. Okey. Yang kedua, sebelum menerima izin laluan, anda sebaik-baiknya selesai berhujah selengkapnya. Okey, barulah menerima izin laluan. Contohnya ialah seperti selesai berhujah pada hari ini, sebelum saya pergi kepada hujah kedua, silakan Yang Berhormat ingin bertanya soalan. Itulah maksud dia kita nak menerima izin laluan. Okey, ataupun okey, selesai berhujah. Baik, celahan silakan. Itu contoh kita nak minta celahan. Maksudnya barulah kita menerima izin laluan. Okey. Pendebat untuk memohon izin laluan, yang pertama dia tak boleh bangun saja-saja. Dia kena berjaya mengesan kelompangan hujah barulah boleh bangun untuk memohon izin laluan. Jangan sesekali bangun dan nak minta izin laluan bila orang dah beri. Okey, silakan izin laluan. Awak tak boleh tanya apa-apa. Sebab apa? Awak sekadar bangun tapi tak ada soalan. Tapi so that itu akan menyebabkan bahawa orang akan nampak awak terpinga-pinga. Nak tanya apa tak tahu. Jadi make sure sebelum bangun untuk memohon izin laluan, mesti berjaya mengesan kelompangan hujah lawan. Yang kedua, dengar dahulu hujah yang dibentang pihak lawan selengkapnya. Barulah awak boleh tanya. Kadang-kadang, apa yang menimbulkan persoalan bagi anda ialah benda tu awak dah timbulkan soalan dia tapi orang tu tak habis berhujah lagi. Kadang-kadang bila dia dah habis berhujah, barulah lengkap persoalan awak. So that tak payah bangunlah untuk bertanya. Itu benda dia. Okey, sebab itulah kadang-kadang kita kena dengar penjelasan dulu. Barulah kita boleh bangun. Andai kata apa yang dihujahkan oleh pihak lawan itu masih lagi tidak menjawab persoalan yang timbul, barulah awak boleh bangun untuk memohon izin laluan. Maknanya, izin laluan atau menerima izin laluan ni sama saja dalam kehidupan seharian awak, iaitu dalam sesi Q&A. Q&A tahu? Question and answer. Okey, apabila awak memohon untuk bertanya sesuatu perkara, awak mesti berjaya mengesan apa persoalan yang timbul kat situ. Okey, sebab itulah berbalik kepada 5W1H juga. Alright, so daripada situ lah awak nampak, okay, adakah dia memenuhi aspek apa ini? Okay, contohnya, apa keadaan ini? Bila berlaku? Siapa? Dan sebagainya. Barulah awak boleh bertanya soalan. Dan yang menerima soalan pun, dia kena faham isi dia itu. Barulah dia boleh menerima soalan dengan baik dan menjawab dengan baik. Okay, make sure itu berlaku dalam kehidupan seharian awak. Dalam aspek awak ada situasi Q&A. Kadang-kadang bila awak bentang dalam kelas pun, kadang-kadang awak takut nak menerima soalan. Kau jangan terima soalan aku bukan, jangan soal aku macam tu contoh dia. Sebab apa? Sebab kita tak faham pun. Kita tak faham pun apa yang kita bentang. Itu yang selalu saya dapat detect apabila pelajar-pelajar membentang di depan saya. Dia tak faham pun apa isi yang dia bentang. Sebab apa? Sebab dia sekadar baca. Baca, kalau sekadar baca slide, semua orang boleh baca slide. Tapi bagaimana untuk elaborate? Bagaimana untuk hurai slide tersebut? Sebab itulah saya sangat melarang pelajar saya menulis banyak dalam slide. Okey, terlalu banyak perkataan sebab dia akan menyebabkan pelajar itu bergantung pada perkataan tersebut. Sebaiknya letak gambar, awak elaborate lah gambar itu. Okey, menggunakan apa yang awak faham. Okey, apa yang awak telah buat research, apa yang awak telah kaji. Itu lebih selamat. Okey, sebab itulah bila ada Q&A, dia akan menjadi lebih yakin. Okay, sebab apa? Sebab kita dah faham apa isi yang kita sampaikan dan kita telah bersedia. Dan orang yang bertanya pun, dia akan fokus apa yang awak ingin sampaikan. Sebab apa? Sebab tak terlalu banyak perkataan pada slide. Sebaliknya hanya ada gambar, kemudian awak describe pasal gambar itu lebih baik. Ataupun ada jadual atau data, dan awak describe tentang nombor-nombor itu saja tanpa perlu adanya terlalu banyak perkataan. Apabila kita membaca slide, secara tidak langsung, itu akan menyebabkan impression orang terhadap awak menjadi low, rendah. Okey, dalam membentang lah. Jadi, ini adalah perkara yang tidak bagus. Okey, itu adalah dalam konteks pembentangan. Dalam debat pun sama juga. Implementasinya pun lebih kurang sama. Iaitu kalau nak menerima izin laluan, kena bersedia. Benar-benar faham apa yang awak bentang.
Okey, dah make sure awak dah selesai berhujah, membentang selengkapnya, barulah terima soalan. Dan orang yang nak memohon izin laluan juga kenalah dengar betul-betul apa yang ingin disampaikan. Kalau dah lengkap semua dan dah memenuhi persoalan yang timbul, no need lah tu bangun untuk bertanya. Itulah benda dia. Kecuali kalau awak benar-benar berjaya mengesan kelompangan, awak nak attack dia, awak bangunlah tanya, tak ada masalah. Maka dalam aspek ini tidak digalakkan membaca izin laluan, atau memohon izin laluan semata-mata untuk mengganggu. Awak suka ke kalaulah sesi Q&A, contoh analogi dia. Kawan awak bangun semata-mata untuk mengganggu awak. Tanya soalan yang tak relevan. Benda tu dah pun awak huraikan dalam perbentangan. Jadi maksudnya dia sengaja bangun untuk bertanya. So that itu adalah satu perkara yang tidak elok lah. Ataupun awak boleh pula baca jawapan dia. Jadi itu menunjukkan bahawa benda tu macam fake. Alright? Kalau boleh, tak perlu baca pun. Awak boleh jawab Q&A itu dengan menggunakan isi yang awak boleh sampaikan. Just simplify. Simplify tahu, ringkaskan jawapan dia. Jadi, ini ialah contoh izin laluan. Ada 3 izin laluan yang saya telah gariskan, iaitu yang pertama izin laluan bersifat soalan, kedua izin laluan bersifat kenyataan, yang ketiga ialah izin laluan bersifat fakta. Baik, usulnya ialah khidmat SMS. Khidmat pesanan ringkas meningkatkan kualiti hidup manusia. Contohnya, orang ni dia ceritalah kelebihan-kelebihan SMS ini boleh meningkatkan kualiti hidup manusia. Jadi, awak selaku pembangkang, awak pun bangun nak bertanya soalan. Ataupun mencelah ataupun meminta izin laluan. Jadi, kadang-kadang izin laluan ini boleh jadi dalam bentuk soalan. Soalan ada 2 jenis. Yang pertama, panjang. Yang kedua, pendek sikit. Kalau panjang begini bunyi dia. Yang berhormat, bagaimanakah ciri-ciri SMS yang mudah, cepat dan ringkas ini mampu meningkatkan kualiti hidup manusia? Jika ianya memudahkan untuk melafazkan cerai, cepat untuk menyampaikan fitnah dan menggalakkan penggunaan bahasa rojak. Awak kena ingat, izin laluan yang diberi hanyalah lebih kurang 15 saat sahaja. Kalau nak bertanya soalan, pastikan soalan tersebut padat dan tidak orang kata dibaca tersekat-sekat. Jangan awak terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Contohnya kalau soalan panjang macam ni ada berapa baris ni? 4 baris. Yang berhormat, bagaimanakah ciri-ciri SMS yang mudah, cepat dan ringkas ini mampu meningkatkan hidup manusia jika ianya memudahkan untuk melafazkan cerai, cepat untuk menyampaikan fitnah dan menggalakkan penggunaan bahasa rojak. So that awak kena padu, maksudnya kena kejar masa 15 saat. Kalau awak rasa benda ni terlalu panjang, pilihlah isi-isi yang mungkin boleh awak tanya dan boleh meroboh kes dia. Contohnya macam ni. Adakah hubungan sesama manusia dapat dieratkan jika berlaku kes penceraian melalui SMS? Itu adalah soalan yang pendek. Saya prefer soalan kalau boleh tidak terlalu panjang. Cukuplah sekadar yang pendek sahaja. Alright, kalau nak bertanya melalui izin laluan. Yang kedua ialah contoh izin laluan melalui kenyataan. Contohnya ialah begini. Yang berhormat, remaja kita menggunakan SMS untuk menghantar mesej lucah dan mengajak rakan melakukan perkara tidak bermoral. Mohon penjelasan yang berhormat. Itu contoh dia. Contoh dia kita bagi kenyataan dan kita menyindir dia. Mohon penjelasan yang berhormat ataupun mohon respon yang berhormat. Itu contoh-contoh dia. Alright, bagaimana kita memberi kenyataan. Memang hakikat kenyataannya begitu. Ini kenyataan ialah berdasarkan apa? Persepsi, berdasarkan daripada apa yang kita nampak, apa yang kita selalu dengar, apa yang kita selalu baca. Kalaulah kenyataan berbentuk fakta, kita bagilah statistik, laporan dan sebagainya. Ini contoh dia. Statistik SKMM mencatatkan peningkatan kos bulanan terhadap penggunaan khidmat SMS iaitu 25% dalam tempoh 5 tahun terkini. Bagaimana yang berhormat boleh menyatakan bahawa khidmat SMS ini tidak meningkatkan kos sara hidup rakyat? Itu contoh dia. Menyatakan, ini salah je, menyatakan. So that ini ialah statistik, iaitu berbentuk fakta.
Dan make sure awak boleh saja guna SKMM sebab ini ialah singkatan bagi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Sasah orang tahu SKMM ni apa. Alright? Seperti mana orang tahu UPSI tu apa. Jadi kalau nak bagi orang kata apa singkatan, akronim, pastikan singkatan akronim itu ialah perkara yang orang dah familiar. Orang dah tahu apa benda dia. KPN, orang tahu itu ialah Kementerian Pendidikan Malaysia. UPSI, orang tahu itu ialah Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey, janganlah awak letak singkatan atau akronim yang tidak mantap ataupun tidak familiar dengan orang lain. Okey? So that itu benda dia. Alright. Strategi mengatur izin laluan. Okey, setiap pendebat kalau boleh mampu memenuhi sekurang-kurangnya 2 izin laluan. Maksudnya ialah satu dia tanya, satu dia jawab. Okey, dia mampu memenuhi sekurang-kurangnya 2 izin laluan. Dan sebenarnya itu juga menentukan kredibiliti pendebat, kualiti dia. Dia mampu bertanya soalan secara spontan tanpa perlu ada skrip, tanpa perlu ada teks. Itu menunjukkan bahawa pendebat itu seorang yang peka dan berfokus. Tidak ada pertindanan atau pertindihan antara izin laluan yang dikemukakan. Maksudnya tidak ada soalan yang berulang. Tidak ada pertindihan. Contoh, kawan awak dah tanya soalan ni. Awak bangun, awak tanya lagi soalan ni. Kecuali kalau soalan itu ditanya oleh rakan awak tapi tidak dijawab oleh pihak lawan. Bolehlah awak bangun dan tanya balik soalan tersebut. Dan pamerkan kerjasama pasukan yang lebih mantap. Dalam aspek ini, kadang-kadang bila kita duduk 3 orang, dalam meja perdebatan tu kan. Contohnya, ada 2 orang pendebat lelaki, seorang pendebat perempuan. Yang bangun untuk bertanya ialah pendebat lelaki. Kadang-kadang pendebat yang lawan ni, dia pandai tau. Dia berhujah. Kemudian dia pun kata, baik, saya tidak mahu soalan daripada pihak lelaki di seberang sana. Saya mahu soalan pada pihak bunga di seberang sana. Itu contoh dia. Bunga tu merujuk perempuan lah. Jadi, kalau boleh, pasukan yang nak bagi soalan tu cuba berkongsi. Ni soalan aku nak tanya. Sekejap lagi. Tulis atas kertas, ini soalan dia. So that kongsilah 3 orang. So, kalaulah dia minta yang perempuan itu untuk bangun bertanya, jadi perempuan tu dia boleh ambil kertas soalan itu dan bertanya lah. Itu tak ada masalah. Saya mahu yang bertudung. Contoh. Maksudnya bertudung tu yang duduk. Yang berdiri tu yang lelaki. Takkanlah yang lelaki tu pula nak jawab. Ataupun nak bertanya. So that itu adalah awak perlu pamerkan kerjasama pasukan yang lebih mantap. Maka ini ialah panduan untuk izin laluan. Bagaimana cara panduan dia? Yang pertama, untuk bertanya soalan, sediakan dahulu izin laluan atau soalan itu atas kertas. Kadang-kadang bila kita nak tanya, aku tak apa, aku tahu dah ada dalam kepala otak aku. Memanglah, waktu tu awak sedang duduk. Bila sedang berdiri, mata semua bertumpu pada awak, time tu blank, hilang apa yang ada dalam kepala tu. Jadi, make sure supaya sebelum awak blank tu, awak tulis dahulu isi soalan atas kertas. Tulislah dulu apa nak tanya. Ini. Kemudian, bincang dengan kawan. Waktu awak sedang tulis tu, awak dah baca kejap, lepas tu cuba tanya. Jelas tak soalan ni? Untuk elakkan kekaburan. Dia kata macam, oh tak jelas ni, ini bertindak dengan soalan macam ni. So kena baiki balik soalan. Kalau telah tidak ada kekaburan, so boleh guna dengan soalan tersebut. Kemudian berdirilah dengan penuh berhemah. Bagaimana? Elakkan bunyi kerusi bergeser dengan lantai. Kadang-kadang kita nak marah, kita pun tolak kerusi. Kadang-kadang boleh terbalik kerusi tu atas lantai. So that no need to do that. Cukuplah sekadar bangun, elakkan kerusi bergeser dengan lantai dan angkat tangan tanpa menunjukkan isyarat. Isyarat macam mana? Jangan tunjuk penumbuk kepada pendebat tu. Ataupun jangan menunding atau menggenggam tangan dan sebagainya. Cukuplah sekadar hulurkan tangan dan minta dia bagi izin laluan. Jika izin laluan diterima, maka ucap terima kasih yang berhormat dan teruskan soalan. Terima kasih yang berhormat. Maka soalan saya ialah tentang apa-apa-apa. Ataupun terima kasih yang berhormat, respon kepada frasa ini. Apa-apa-apa-apalah. Jika izin laluan ditolak,
duduk dan tunggu 30 saat untuk bangun semula bagi meminta izin laluan. Kadang-kadang bila awak bangun dah kat tangan dah, tapi yang berhormat di seberang sana tu, pendebat lawan tu dia tak nak terima izin laluan. Dia kata macam ni, duduk dulu yang berhormat, panaskan kerusi anda. So duduk kejap, bangun balik, minta lagi izin laluan. Itu sahaja cara dia. Okey? Ada soalan nak tanya? Ada soalan? Faham tak? Okey, ada soalan. Sudah boleh, saya left kejap tadi, problem teknikal. Okey, tak apa, Azlin. Boleh, kalau tak dengar tu sebab lain kita slow. Ya. Adakah, okey, soalan daripada Nurul Ain. Adakah masa kita tetap berjalan seperti biasa semasa celahan dilakukan oleh pihak lawan? Ya. Okey, contohnya seorang pendebat itu bercakap 7 minit seorang, betul? Okey, sewaktu awak sedang bertanya tu, okey, masa pihak lawan tu, dia tetap berjalan walaupun masa 7 minit. Kadang-kadang celahan ini berguna sebab apa? Sebab kadang-kadang bila kita berhujah, tak capai pun 6 minit ataupun tak cukup masa pun. Jadi dengan celahan ini, dia akan top up lagi masa awak tu. Okey? Kecuali kalaulah awak sedang berhujah tapi masa untuk berhujah tu tak cukup. Ada banyak lagi benda nak cakap dan awak jangan terima celahan. Okey, itu taktikal dia. Itu taktikal dia. Kenapa? Sebab kalau awak terima celahan, awak akan buang masa untuk berhujah benda yang lebih penting. Alright? Okey, Farhana. Encik Fawis, bolehkah bila dia hulur tangan sambil dia buat muka macam nak psycho kita? Sebenarnya celahan ini ialah memang untuk psycho sebenarnya. Celahan ini adalah untuk psikotik, untuk menpsycho pihak lawan. Ini pernah berlaku dalam perdebatan yang sebelum ni lah. Yang saya tengok kebanyakan daripada daripada pasukan-pasukan universiti, dia saja-saja bangun, okey, dia saja-saja bangun untuk mengganggu gugat pihak lawan. Dia buat muka psycho, muka macam yakin. Alright, muka macam yakin. Jadi itu adalah perkara biasa, mimik muka. Okey, tak ada masalah pun. Okey, memang psikotik. Alright. Kadang-kadang dia nampak, okey, debater yang seberang sana tu debater baru, junior, cakap pun tergagap-gagap semua kan. So dia sengaja bangun nak menakutkan pihak junior di sebelah sana, so pihak tu macam terkejut lah kan, tiba-tiba tiga-tiga bangun contoh. Alamak, ada soalan untuk aku ke? Killer ke? So that itu menyebabkan motivation the debater junior tu akan down. So itu adalah kelebihan kepada pihak awak sebab awak telah berjaya psycho dia. Itu kadang-kadang taktikal juga, strategi team. Dah pulang lah macam mana awak nak buat. Okay? Alright, ada soalan lain lagi? Okay, so that itu adalah tentang bagaimana nak menerima izin laluan ataupun mencelah. Okay, mencelah, alright, iaitu meminta laluan untuk bertanya dan juga menjawab. Saya harap apa yang awak belajar dalam aspek izin laluan ini awak boleh gunakan juga dalam aspek awak membentang. Okay, dalam mana-mana kelas ataupun dalam mana-mana mesyuarat ataupun dalam mana-mana apa saja yang berkaitan dengan awak punya kehidupan seharian awak tu lah. Alright, maksudnya walaupun awak tak jadi debater, tapi apa yang awak belajar pada hari ini awak boleh apply. Alright. So kalau tidak ada apa-apa, saya akan masuk kepada slide yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan bidasan. Okey, bidasan. Okey, seperti yang awak nampak, ini ialah slide untuk bidasan. Okey. Bidasan ini ialah tugas daripada pihak nombor 3. Okey, kalau yang pertama, Perdana Menteri membentang konsep dan berhujah satu hujah. Okey, ketua pembangkang dia akan mendirikan pendirian pihak pembangkang dan berhujah satu hujah. Timbalan Perdana Menteri dia akan berhujah 2 hujah, sama juga dengan timbalan ketua pembangkang, dia akan berhujah dalam aspek 2 hujah. Jadi yang nombor 3, kedua-dua meja ni, pihak kerajaan dengan juga pembangkang, dia bertugas untuk membidas. Membidas ini dia akan lahir secara spontan. Dan bidasan ini sebenarnya dah berlaku dah pun waktu awak kecil dulu. Contohnya ialah macam mana? Contohnya waktu awak kecil dulu, mak awak lah, mak awak kata, kenapa adik sepahkan
permainan ni macam tu. Contohnya awak tu adik lah. Okay, kenapa adik sepahkan minat permainan ni? Jadi awak pun bidas sama awak. Awak kata abang sepah tak apa. Okay, abang sepah tak apa, itu ialah bidasan. Okay, bidasan itu ialah dia berlaku secara spontan. Okay, based on apa yang kita telah observe, based on apa yang kita telah dengar, apa yang kita telah nampak. Maksudnya ialah bidasan ini tidak boleh dibuat-buat. Okey, berdasar ini ialah berdasarkan apa yang pihak lawan tu bagi dan kita tulis dan kita tengok, okey, ini boleh bidas macam ni, ini boleh bidas macam tu, ini boleh bidas based on this. Dan pembidas ini, kalaulah awak faham dan awak boleh tengok, pembidas ni adalah seorang yang sangat-sangat mempunyai fakta dalam kepala otak dia. Maksudnya dia adalah seorang banyak membaca sebab dia tak boleh membidas kalau tidak ada fakta, kalau tidak ada bahan. Kalau dia tidak banyak membaca, dia tak boleh bidas dengan baik. Okey, bidasan ini dia mestilah seorang yang benar-benar faham kes dan dia memang tahu tentang sesuatu perkara tersebut. Barulah boleh menjadi pembidas yang baik. Sebab apa? Sebab pembidas ini dia tak macam penghujah. Penghujah ni dia boleh prepare. Dia boleh cari fakta, dia boleh cari laporan, data, statistik dan dia buatlah penhujahan ikut apa yang macam saya ajar minggu lepas, iaitu ada ayat topik, ada huraian, ada contoh, betul? Bidasan tak berlaku begitu. Dia datang dengan kertas kosong dalam Dewan Perdebatan dan dia akan buat secara spontaneous. Sebab itulah seorang yang menjadi third, ia bukanlah kerja mudah. Third ini ialah nombor 3. Okey, kadang-kadang ramai orang kata, oh aku nak jadi third lah nombor 3, tak payah buat banyak kerja. Masuk je dalam dewan, bidas je. Bidas ni lahar je, lahar ni laser je. Tak macam tu. Awak tak boleh bodoh-bodohkan kes pihak lawan begitu. Bidasan yang baik, mesti ada cara dia. Baik. Jenis bidasan yang pertama ialah dia akan mulakan dengan bidasan konsep. Maksudnya, dia tengok, contohnya dah habis daripada pihak penghujah, dia akan tengok dulu, okey, kes daripada pihak kerajaan, konsep dia tu bagus ke tidak, so awak bidas konsep, berlandaskan rasional ke tak, itu contoh dia. Kalaulah dia tu pembangkang, dan awak pula kerajaan nak bidas pembangkang dia ada konsep, dia tidak ada konsep, tapi dia ada pendirian, so boleh juga bidas pendirian pihak pembangkang. Kemudian awak tengok pula hujah. Hujah kedua-dua pihak. Contohnya hujah pihak lawan ni, adakah dia selari? Adakah dia tidak bercanggah? Adakah dia konsisten? Okey. Adakah selaras dengan rasional? Adakah tidak ada bukti falasi? Adakah fakta kes dia baik? Itu contoh dia. So that awak kena perhatikan benda tu. Sebab tu saya kata, orang yang membidas, dia adalah observer. Dia adalah seorang pendengar. Dia adalah seorang pemerhati. Okey, adakah soalan yang ditanya itu dijawab? Adakah tidak dijawab? Adakah dijawab dengan baik ataupun tidak? Ataupun sekadar pusing-pusing sahaja? Dan bidasan teknikal ialah bidasan strategi. Kena tengok daripada aspek strategi pihak lawan. Adakah dia mempunyai strategi yang baik? Adakah tidak? Adakah bercanggah dan sebagainya? Okey? Jadi kita tengok contoh-contoh dia. Ini ialah bidasan konsep, ialah sanggahan untuk mempertikaikan dan memusnahkan konsep lawan. Alright, kadang-kadang konsep yang dikemukakan tu, contohnya awak fikir, oh konsep dia ni boleh je bidas lagi. Contohnya lambakan graduan pendidikan silapnya pada graduan. Jadi, apa yang disampaikan oleh pihak Perdana Menteri, contohnya dikata graduan ini disebabkan oleh terlalu memilih kerja. Okey, so berlaku lambakan. Yang kedua disebabkan oleh disebabkan oleh sikap graduan itu sendiri, iaitu kurang kesedaran untuk menguasai bahasa Inggeris. Yang ketiga, sikap graduan ni ponteng kelas. Okey, ponteng kelas, ponteng kuliah, tak hantar assignment. Yang keempat, sikap graduan ini suka berjoli. Maka sebab itu berlaku lambakan graduan. Maka konsep pihak lawan ini awak boleh petikai. Kalaulah sikap graduan macam ni, suka berjoli, tidak menghantar assignment, ponteng kuliah, mereka tak akan jadi graduan. Mereka akan dibuang universiti. Jadi adakah ini merupakan satu konsep yang baik? Maka awak boleh bidas benda tu. Sasah lah kan kalau kawan kita tak hantar assignment, buat masalah, ponteng kuliah. Sasahlah universiti akan buang. Dia takkan graduatekan mahasiswa macam tu. Jadi awak kena fikir secara logik kat situ untuk memusnahkan konsep pihak lawan. Yang kedua,
tonjolkan percanggahan antara definisi konsep pihak lawan dan kayu ukur dalam hujah mereka. Contohnya ialah lambakan graduan pendidikan silapnya pada graduan. Okey. Kemudian dalam aspek ini Perdana Menteri itu dah konsepkan silap pada graduan ni pada sikap dan sebagainya, betul? Tiba-tiba dalam hujah pula dia tunjuk bahawa berlakunya pertindihan unjuran antara kementerian dan juga universiti. Okey, contohnya kementerian tetapkan bahawa unjuran untuk mengambil mahasiswa pendidikan ialah sebanyak 3,000. Tapi universiti ni pula dia ambil sebanyak 8,000. Okey, fine. Itu ialah fakta. Tapi awak boleh bidas kat situ. Awak kata konsep mereka nak katakan salah graduan. Tapi dalam aspek ini bukan salah graduan. Pertindahan ini bukan salah graduan. Ini ialah salah pihak KPM dan juga universiti itu sendiri. Maka bolehlah tunjuk percanggahan. Maka bercanggah daripada definisi konsep mereka dan juga hujah tentang unjuran. Itu contoh dia. Okey, mengenal pasti dan menunjukkan ketidakfahaman pihak lawan tentang usaha mereka. Maka pada hari ini jelas mereka sendiri pun tidak faham. Tidak boleh membezakan antara graduan dan mahasiswa. Kalaulah sikap mahasiswa sebegini, mereka tidak boleh menjadi graduan. Maka mereka sendiri pun tidak faham tentang usul yang mereka cadangkan. Maka ini jelas menunjukkan tidak ada perkaitan antara hujah dan contoh yang disampaikan. Okey, itu contoh dia lah. Alright, awak boleh tunjukkan apa sahaja yang ditunjukkan oleh mereka itu tidak ada perkaitan. Kemudian boleh tunjuk percanggahan sesama sendiri. Contohnya, yang pertama Perdana Menteri nak cerita pasal silapnya pada mahasiswa, pada graduan. Tiba-tiba yang kedua dia tunjuk silapnya pada mahasiswa. Maka bercanggah antara graduan dan juga mahasiswa. Itu ialah contoh. Bagaimana kita nak bidas kat situ. Jadi sebab itulah seorang pembidas dia perlu menjadi observer. Okey? Kalau ada soalan boleh tanya. Bidasan hujah ialah sasaran utama sanggahan tentang intipati hujah. Intipati hujah. Bidasan hujah adalah bidasan paling dituntut dalam perdebatan. Okey? Sebab apa? Sebab hujah inilah yang menentukan hala tuju perdebatan. Sekiranya ada 3 hujah, maka ketiga-tiga hujah perlu dibidas oleh pendebat. Okay, contohnya dia dah lambatkan hujah 1, hujah 2, hujah 3. Jadi pembidas dia mesti membidas ketiga-tiga hujah inilah. Okey, jangan tinggal, jangan pilih-pilih. Okey, kalau dia bagi 3 hujah, 3 hujah itu perlu dibidas. Contoh hujah, nak bidas hujah begini. Usulnya ialah pengguna mampu membendung kenaikan harga barang. Baik, hujah pertama kerajaan ialah pengguna berperanan mengawal perbelanjaan seharian kerana mereka memiliki kuasa beli tersendiri dan berperanan untuk mengawal perbelanjaan seharian bagi membeli barangan keperluan. Dia maksudnya pengguna ni lah yang mempunyai kuasa untuk mengawal pembelian atau perbelanjaan. Inilah menunjukkan bahawa pengguna mampu membendung kenaikan harga barang. Fakta kes atau contohnya ialah apabila berlaku kenaikan harga tepung gandum iaitu sebanyak RM1.70 sekilo kepada RM2.45 sekilo. Maka apa yang berlaku? Pengguna telah beralih kepada tepung jagung atau tepung ubi yang jauh lebih murah. Ini menunjukkan bahawa pengguna mampu membendung kenaikan harga barang. Sumber laporan berita harian 24 Mei 2008. Okey, kena tunjuk sumber kat sini lah. Okey, kena tunjuk sumber di situ. Alright. Okey, kemudian kita sambung lagi. Okey, bagaimana nak bidas? Okey, bagaimana nak bidas? Baik. Ya berhormat, kuasa beli pengguna sebenarnya semakin menurun apabila berlakunya kenaikan harga barang kerana mereka tidak lagi mampu membeli barangan keperluan dalam kuantiti yang banyak pada harga yang sama. Maksudnya awak telah menunjukkan kontra kat situ. Sebab kerajaan kata pengguna berperanan mengawal perbelanjaan seharian. Tapi awak kena kontra lah, awak kena tunjuk pengguna sebenarnya semakin menurun kuasa belinya. Hal ini juga disebabkan oleh kadar inflasi yang semakin meningkat menunjukkan bahawa kuasa beli pengguna semakin mengecil dan tidak lagi mampu mempengaruhi penentuan harga barang. Ini menepati teori ekonomi. Dalam keadaan barang berkurang tapi permintaan meningkat, maka apa yang berlaku?
Harga barang pasti ditentukan oleh pengeluar dan peniaga, bukannya pengguna. Menjustifikasikan bahawa pengguna tidak mampu membendung kenaikan harga barang. Nampak tak cara saya sampaikan ini? Saya menggunakan ayat saya sendiri dengan tambah sedikit-sedikit sahaja frasa-frasa untuk disesuaikan dalam aspek laras bahasa perdebatan. Laras bahasa ada banyak Okey, laras bahasa sukan, laras bahasa undang-undang, laras bahasa debat, laras bahasa agama. Dia ada frasa-frasa tersendiri yang awak kena hafal dan tahu benda tu. Okey, benda tu tak jadi dalam masa sehari. Awak kena banyak berlatih. Bidasan teknikal. Tadi bidasan hujah. Teknikal pula, tactical. Tactical pula ialah strategi dalam tim. Menyatakan perkara yang lazimnya tidak dilakukan atau tersilap dilakukan oleh pihak lawan seperti mana yang dituntut dalam format perdebatan. Contohnya dalam format perdebatan saya kata kena ada konsep. Kemudian kena ada rasional, kemudian ada beban bukti. Itu contoh dia. Okey? Ataupun saya kata hujah mesti berlandas rasional. Tapi pihak lawan tak tunjuk pun rasional tu apa. So itu ialah bidasan taktikal. Maksudnya dia tak ikut format. Okey, bidasan ini berupa teguran atau kritikan terhadap kesilapan aspek taktikal yang dilakukan oleh pihak lawan. Maksudnya, apa yang patut dia cakap, dia tak cakap. Okey, kita tegur. Alright, kita tegurlah. Contoh, pihak lawan tidak memenuhi peranannya. Contoh, okey, Perdana Menteri ni tak memberi definisi konsep ataupun Ketua Pembangkang tidak menyatakan premis pasukan dia. Okey, premis tahu kan? Contoh premis macam ni lah. Pengguna mampu membendung kenaikan harga barang. Ini ialah usul. Maka premisnya ialah pengguna tidak mampu. Tidak mampu itu ialah premis. Okey? Tidak menjelaskan strategi dan bidang tugas pasukan, tidak membidas hujah dan sebagainya. Contoh bidasan, bangkit Ketua Pembangkang sebentar tadi langsung tidak menyatakan apakah premis pihak pembangkang. Ini menunjukkan bahawa pihak pembangkang pada hari ini tampil tanpa sebarang pendirian bagi membangkang usul gagasan Perdana Menteri. Jelas menunjukkan kegagalan Ketua Pembangkang pada hari ini untuk membangkang kes di meja pihak kerajaan. Itu kes dia. Okay, itu bagaimana cara nak membidas. Alright? Okay. Yang kedua, pihak lawan tidak menjawab kayu ukur, izin laluan atau cabaran yang dilontarkan. Contohnya, kayu ukur contohnya alam sekitar. Okay, alam sekitar terbina bukan. Prasarana terbina, alam sekitar merana. Okey, kayu ukur alam sekitar tu apa? So that alam sekitar tu dia ukur daripada aspek air dan tanah sahaja. Udara tak ada. Okey, udara tak ada. So that itu kayu ukur alam sekitar dia. Jadi kita boleh tanya, takkanlah alam sekitar ni melibatkan air dengan tanah je. Bagaimana pula daripada aspek udara, flora dan fauna? Okey, jadi Tuan Yang di-Pertua Dewan, sebentar tadi kami telah memberikan izin laluan bagi menanyakan tentang alam sekitar tapi tidak dijawab dengan baik oleh mereka. Sepatutnya tunjukkanlah elemen-elemen alam sekitar ini bukanlah air dan tanah semata-mata tapi juga merangkumi daripada aspek udara, flora dan fauna dan sebagainya. Itu yang harus ditunjuk oleh mereka. Itu ialah bidasan. Bidasan tentang kayu ukur. Iaitu kayu ukur ni ialah dia nak cerita pasal satu benda tu. Okey? Pendebat kedua tidak memberi penegasan semula definisi atau pindaan definisi. Contohnya ialah dia apa? Contohnya Perdana Menteri telah menolak Okey, contohnya alam sekitar tadi. Alam sekitar tadi bila orang dah petikai, patutnya dia tunjukkanlah satu alam sekitar yang merangkumi ketiga-tiga aspek itu, iaitu ada air, ada udara, ada tanah. Okey? Tapi dia tidak membuat penegasan. Alright, contohnya Tuan Yang di-Pertua Dewan, bangkit Menteri kedua sebentar tadi tidak memberi penegasan semula terhadap definisi konsep rakan beliau, Perdana Menteri.
Bahkan beliau juga tidak menolak pindaan definisi ketua pembangkang dalam frasa alam sekitar. Kami telah meminda alam sekitar ini ialah daripada aspek air, tanah dan udara. Tapi apa yang berlaku pada hari ini, mereka masih lagi biarkan alam sekitar itu terawang-awang sebegitu sahaja. Maka, Tuan Daripada Dewan, pindaan definisi kami wajar diterima pakai dalam Dewan Yang Mulia pada hari ini. Kerana apa? Kerana ianya lebih lengkap dan menepati apa yang telah didefinisikan oleh ketua pembangkang pada hari ini. Itu contoh dia. Itu contoh dia lah. Alright, bagaimana kita nak bidas balik apa yang telah dibidas. Okay, tapi selalunya perdebatan manipulasi frasa ini tidak digalakkan lah. Kecuali kalau boleh memberi pemakahan kepada kita. Pembahas tersilap melaksanakan peranan. Kadang-kadang ada peranan yang patutnya dilaksanakan oleh ketua pembangkang tapi dia tak buat. Okey, tapi tiba-tiba pembangkang kedua pula ambil peranan tersebut. Okey, so orang kata gila kuasa benda tu. Alright, jadi itu ialah pembahas tersilap melaksanakan peranan. Iaitu sepatutnya ketua pembangkang melakukan pindaan definisi tapi terus saja menerima definisi kerajaan tanpa pindaan. Tiba-tiba pembangkang kedua pula dia kata ada pindaan definisi. Okey, maksudnya ketua pembangkang dia kata tak ada definisi, dia terima saja definisi itu. Okey, alam sekitar ni kami terima. Tiba-tiba bila pula timbalan ketua pembangkang tu bangun, dia kata patutnya definisi ni perlu dipinda. Gini. Maka inilah wujudnya pencanggahan. Okey, pencanggahan. Iaitu yang pertama dia terima saja definisi alam sekitar tu. Tapi yang kedua tak terima. So bercanggah antara yang pertama yang kedua. Okey, inilah ayat dia. Tuan Yang Berdewan, di awal sesi perdebatan, ketua pembangkang telah menerima keseluruhan definisi konsep yang dikemukakan oleh Perdana Menteri. Pun begitu, apabila bangkitnya pembangkang kedua, beliau telah bertindak untuk melakukan pindaan definisi terhadap frasa alam sekitar. Ini menunjukkan pencanggahan yang jelas antara ahli-ahli berhormat pembangkang. Maka perbezaan definisi mereka wajar kita tolak. Maksudnya, itulah ayat-ayat laras perdebatan yang awak perlu tahulah. Okey, kalau kita nak berdebat, awak kena biasakan lidah awak menyebut ayat-ayat sebegini. Rumusan. Bidasan mampu menjadi senjata utama untuk memusnahkan atau menghancurkan konsep pihak lawan, hujah-hujah atau strategi. Namun, bidasan yang sama juga boleh berubah menjadi senjata makan tuan jika tidak digunakan dengan betul atau sebaiknya. Maksudnya kita main bidas sahaja tanpa kita cek ataupun kita semak fakta. Bidasan yang tidak lengkap dibuat sambil lewa tanpa pembuktian yang jelas serta tidak menepati intipati hujah. Yang ingin dihibidas akan menjadi liability atau beban. Okey, maksudnya kita buat sambil lewa saja, itu akan menjadi satu beban kepada tim. Okey, yang penting bagi setiap pembahas untuk mendengar dengan teliti apa yang dituturkan oleh pihak lawan. Maksudnya ialah sebagai pembidas yang baik, dia perlu mendengar dengan baik. Dia perlu observe, dia perlu lihat. Okey, dan dia perlu spontaneous. Cari intipati atau kata kunci hujah berkenaan untuk membina kes bidasan yang kukuh. Tanpa mengira sama ada hujah itu kuat atau lemah. Bidasan yang dikemukakan mestilah tepat dan kukuh bagi mematikan hujah berkenaan. Sebab itulah saya kata seorang pembidas yang baik, dia perlu ada banyak fakta dalam kepala dia supaya dia boleh menjadi pembidas yang sempurna. Baik, ada soalan nak tanya? Any question? Ada soalan nak tanya? Okey, daripada Nurul Azlin. Saya pernah tengok video debat. Dia ada gunakan perkataan puitis untuk celahan. Contoh, bagai pungguk redukan bulan. Silakan, boleh ke guna untuk peringkat IPTA? Boleh, tidak ada masalah. Okey, boleh, tidak ada masalah. Kadang-kadang itu adalah unsur kecindan. Okey, contohnya, saya mahu yang cantik kerongsangnya di seberang sana. Itu contoh dia. Ataupun bagai pungguk rindukan bulan. Silakan yang berhormat, boleh, tak ada masalah. Okey, ataupun seperti
Apa-apa sajalah awak boleh tanya, tak ada masalah. Okey, silakan bunga yang paling menyeramkan di seberang sana pun boleh. Itu adalah unsur kecindan, tapi macam kadang-kadang orang kata apa, menghina pun ada, tapi dia akan boleh mencetuskan lawak. Okey, silakan bunga yang menyeramkan di seberang sana. Okey, semula-mula bunga tu kita dah puji, dah cantik. Tapi menyeramkan. So that itu adalah satu unsur kecindan. Boleh je guna, tak ada masalah pun. Okey. Dan kadang-kadang kita boleh juga guna unsur-unsur apa-apa saja analogi yang kita boleh tunjukkan kepada mereka untuk menunjukkan adanya bahasa-bahasa Melayu yang kaya dengan analogi. Alright? Ada soalan lain nak tanya? Any question? Jessica, Sir, adakah pihak yang minta izin laluan ditolak izinnya marah semasa perdebatan diambil tindakan? Dia akan marah. Okay, contohnya bila dia nak minta izin laluan tapi ditolak. So dia marah. Sesekali jangan emosi dalam perdebatan. Ini perdebatan biasa saja, bukan parlimen nak marah-marah atau nak memaki-maki. Jadi kalau boleh, kalau dia kata dia tak terima celahan, ada sebab lah. Macam saya kata tadi, kadang-kadang dia tak terima celahan itu sebab dia tak cukup masa. Okay, tak cukup masa nak berhujah. Banyak lagi benda dia nak cakap. So that dia kata dia akan, orang kata apa, tak terima celahan. So that kalau tak terima celahan, jangan marah. Okay, jangan marah. Oh, ada satu lagi kes, kadang-kadang bila awak terima celahan, orang tu tanya soalan dan awak tak boleh jawab soalan tersebut. Bagaimana awak nak buat? Okay, orang tanya soalan dan awak tak boleh jawab soalan tersebut. Bagaimana nak buat? Jangan panik. Okay, jangan sesekali awak panik. Okay, cukuplah sekadar awak cuba cari cara untuk mengelak menjawab soalan tersebut. Contohnya ialah soalan anda akan dijawab oleh yang ketiga di seberang sini. Itu contoh dia. Maksudnya soalan dia tu, okay, kawan awak yang nombor 3 ni, iaitu pembidas ni akan jawab. Ataupun, yang berhormat, benda ini telah pun saya terangkan tadi, tidak correctly agaknya. Maksudnya awak cuba gelap-gelapkan fakta. Maksudnya benda ni awak dah bentang tapi orang tu sengaja tak dengar. Okey, itu benda dia lah. Jadi macam-macam cara untuk awak nak elak daripada menjawab. Okay, Nurul Azlin, untuk pendefinisian usul memang wajib dipinda ya untuk pihak pembangkang. Tak wajib. Kadang-kadang kalau lambakan graduan tu awak fikir okey dah tepat dah apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri, awak terima je lah, tak ada masalah pun. Lambakan graduan pendidikan silatnya pada graduan. So dia kata graduan pendidikan ini ialah mahasiswa yang telah pun menghabiskan pengajian dalam peringkat pengijazahan tinggi, iaitu dalam lapangan pendidikan. Maka tapi berlakunya lambakan disebabkan oleh kekurangan tawaran kerja. So awak rasa benda tu memang betul. So awak terima je lah, tak ada masalah. Tak perlu nak pindah. Kecuali kalau benda tu tak tepat. Macam tadilah prasarana terbina, alam sekitar merana. So alam sekitar ni nak tengok daripada aspek air dan tanah sahaja. Sedangkan kita tahu alam sekitar ni tak libatkan air dan tanah saja, udara pun ada. So kita pun boleh pindah definisi tersebut. Okey, sebab mungkin kita dah bersedia daripada aspek air, udara dan tanah. Tapi tiba-tiba nak cerita pasal air dan udara, apa? Air dengan tanah je, udara tak nak. So that awak dah prepare satu benda yang tak boleh guna dalam perdebatan. So awak boleh attack lah dia. Okey, cabar balik apa yang dia sampaikan itu tidak tepat. Dah cuba buka balik supaya awak boleh bawa apa yang awak telah bersedia. Iaitu ada air, udara dan juga tanah. Okay, itu benda dia. Ada soalan lain? Any question? Yang lain faham? Faham Okay, kalau faham, saya harap awak boleh hantar assignment pada minggu ini dan minggu depan. Saya akan bagi tahu kepada Farhanah lah, ketua kelas awak, tentang tapak tugasan yang telah saya sediakan. Jika saya dah open tapak tugasan, saya akan beritahu kepada ketua kelas akan sampai kepada awak. Okey, sampaikan kepada awak untuk awak upload report atau assignment tersebut. Siapa yang dah siap pada minggu ni boleh hantar pada